Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inilah video sambungan bagi chapter 3 untuk kod khusus EPO 359. Okay. So untuk video kali ini kita akan tengok sambungan kita. Okay. The last video berkenaan dengan circuit rectifier, kita dah tengok circuit single phase uncontrolled rectifier half wave with load. Okay. Kita dah tengok dah yang ni. Now kita akan tengok yang ni pula. Okay, circuit battery charger. Okay, so this is the rectifier circuit for single phase half wave uncontrolled rectifier. Okay, sebab dia pakai diode. Okay, as a battery charger. Okay. So ini adalah input voltage diode. Okay. So dia punya load dia ialah kat sini, yang mana dia cover resistor plus dengan bateri. Okay. That's why ni kita panggil dia circuit battery charger. Ni circuit topologi, maknanya kalau nak buat circuit battery charger yang betul-betul, okay, dia lagi complicated lah. Ini adalah simple topologi sahaja. The concept. Okay, so untuk circuit battery charger ni, dia agak berbeza dengan rectifier yang lain. Okay, kita tengok Okay, the single phase supply voltage is given as Vm sin omega t volt. Okay, maknanya dia punya input dia AC saja. Okay, dia punya input dia AC saja. Okay, so the diode begin to conduct only when it is forward bias. Okay, this condition happen at omega t is equal to alpha. Okay. Okay, kita tengok waveform ni. Okay, biru ni ialah input voltage. Okay, yang merah ni ialah awak punya bateri punya level. Okay, saya ulang semula. Yang garisan biru ni ialah input voltage, dan yang garisan merah ni ialah DC voltage daripada bateri. Okay. So kalau kita tengok balik dekat output so graf ni dia dalam keadaan parallel. Dia samakan kosong, semua kosong, and then pi, sini semua pi. Okay. Kalau kita tengok dekat bahagian current, okay, daripada kosong sampailah ke alpha ni, current dia kosong. Bermakna current tu dia tak flow. Okay, sebab apa current tu tak flow? Okay, disebabkan adanya bateri tadi. Okay, so imagine saya pakai topologi, kita ada suatu butter ataupun batu. Okay, yang mana kita ada individu A, okay, dan kita ada individu B. Okay, individu B nak tarik ke arah kiri, individu A ni nak tarik ke arah kanan. Okay. So bila dia nak tarik, dia kena gunakan force, tenaga daya. Okay. Dan current ni adalah merujuk kepada dia punya acceleration ataupun pergerakan. Okay. So katakan A ni ialah BS dan yang B ni ialah bateri. Okay, saya letak E. Okay, E merujuk pada bateri, VS merujuk pada current. Okay, so kalau kata VS is lower than E, maknanya kalau kata VS ni dia lemah berbanding dengan E, okay, maka pergerakan akan lebih kepada E lah, sebab E tarik lebih kuat. Okay. Kalau kata VS ni lebih kuat, maka pergerakan ni akan lebih kepada A. Okay. So dekat sini kita tengok region yang daripada kosong ke alpha ni, okay, kawasan kecil ni. Okay, so pada keadaan ni
Vs ialah kosong dan E, let's say katakan 100. Okay, E is stronger than Vs. Okay, now we look at the circuit. Okay, kita tengok dia punya polarity battery. Okay, E positif sini dan negatif sini, bermakna current untuk E akan keluar anti-clockwise. Okay, dia akan keluar anti-clockwise. Okay, manakala current daripada input voltage dia akan keluar clockwise. Okay, so current ni adalah daya tadi yang saya bagi contoh 2 orang sedang menarik batu tu. Okay, nilai current tu ialah menunjuk kepada daya tadi. Okay, bila voltage ataupun potential Vs ni berada pada keadaan kosong, lebih rendah daripada E, which mean that current daripada bateri ni lebih kuat menolak ke anti-clockwise. Okay, so bila current dia tolak ni lebih kuat anti-clockwise, okay, maknanya current daripada Vs ni tak boleh nak keluar sebab ditahan oleh current daripada bateri tadi. Okay, so selagi mana Vs, potential Vs ni berada rendah daripada E, bermakna current takkan boleh flow. Okay, sebab pada region ni E lebih kuat daripada Vs. Okay, sampailah Vs berada sama ataupun lebih daripada E, then baru current tu boleh flow. Okay, sebab Vs ni ialah sinusoidal voltage. Bila sebut sinusoidal voltage, bermakna dalam bentuk waveform dia akan mula daripada nilai yang rendah, dia akan pergi ke peak, and then dia akan turun balik ke zero. Okay, and then akan pergi ke peak negatif dan akan kembali ke zero untuk complete cycle. Okay, so based on dia punya natural behavior tu, of course di bahagian awal ni, di mana dia start dengan value yang rendah, dia tak boleh conduct current lagi sampailah value Vs tu achieve at certain level yang mana melebihi nilai E, dan barulah current tu boleh conduct. Okay, so bila Vs ni lebih nilai E, current akan conduct. Okay, sampailah current voltage tadi dia turun balik dan jadi rendah daripada nilai E. So bila dia rendah daripada nilai E, then current akan jadi kosong balik. Maknanya dia akan jadi kosong sebelum dia sampai pi. Okay, so saya harap awak fahamlah dia punya conductivity punya karakteristik. Jadi bila adanya current, barulah appearnya dia punya output voltage. Okay, bila adanya current, barulah appear dia punya output voltage, yang hanya akan available daripada region alpha sampailah beta. Okay, so alpha tu alpha lah, let's say alpha tu ialah 30 darjah katakan. Okay, and then beta is equal to pi minus alpha. Okay, so region yang ni adalah simetri dengan yang ni, dia sama luas. Sebab sinusoidal waveform ni kita consider dia as symmetrical, sama dia macam pembahagi dua lah. Okay, dia macam bentuk yang simetri, bentuk yang sama. Okay, so sini dia jarak dia alpha, kat sini pun jarak dia alpha. Okay, cuma location dia bagi nama sini alpha, sini beta. Okay, so kalau kita ikut balik dia punya bentuk output waveform dia, okay, dia ada line equation yang agak berbeza sedikit daripada output line equation yang lain. Okay, yang mana kat sini dia punya f omega t dia ataupun dia punya line function dia is equal to Vm sin omega t minus E. Okay, so this is the line equation yang kita perlu integrate. Okay, sebab dia ada bateri kat sini. So kalau dia tak ada bateri, maka tak adalah minus E ni. Okay, sebab ini datang daripada KVL. Okay,
V out is equal to Vm sin omega t minus E. Okay, so sini adalah daripada sini. Okay, ni adalah dia punya V out dia. So V out is equal to Vs minus E. Okay, that is why kita punya line equation to V out tadi adalah Vm sin omega t minus E. Okay, so saya faham lah macam mana boleh keluarnya Vm sin omega t minus E untuk line equation bagi single phase half wave uncontrolled rectifier as a battery charger. Okay, dan saya ulang sekali lagi, disebabkan dia gunakan resistor sahaja as dia punya load, tak ada elemen kapasitor dan induktor, maka bentuk voltage dan juga bentuk current akan ikut bentuk Vs. Okey, beza dia dekat bahagian awal dan dekat bahagian akhir ni saja disebabkan adanya bateri tadi. Okey, tapi bentuk sinusoida dia remain ikut bentuk Vs. Okay, so kita tengok dia punya waveform dia kat dalam supplementary note. Okay, saya copy daripada slide masuk sini je. Okay, so kat sini student selalu dia terlepas pandang. Okay, sebab apa? Sebab dalam nota dia crop tu dia tak tunjukkan kosong punya paksi kat sini. Okay, so kalau ikut kat sini, dia punya graph output voltage ni adalah kat dalam keadaan floating, dia tergantung. Okay, nilai kosong kat bawah ni. Okay, nilai kosong kat bawah ni. Okay, bermakna dia berada di atas kosong. Okay, the waveform dia tu floating. Okay, kalau waveform lain mungkin yang ni dia akan turun betul-betul kat kosong, tapi yang ni dia floating disebabkan adanya bateri ni tadi. Okay, okay, so bila kita nak integrate dia punya voltage sama ada VRMS ataupun VDC, okay, average output voltage ataupun VRMS output voltage, prosedur dia sama macam sebelum ni. 1/2 pi integration from, okay, region dia. Okay, region dia macam saya beritahu sebelum ni, kita kena refer kepada output waveform. Okay, so output dia hanya appear daripada alpha. Okay, kita tengok pada current conduction dia ada daripada alpha sampailah ke beta saja. Okay, sebab sebelum alpha current dia kosong, selepas beta current dia kosong. So kita cuma perlu integrate daripada alpha sampai beta, yang mana disebabkan bentuk tadi adalah simetri, so dia punya beta is equal to pi minus alpha. Okay, kita masukkan kat sini. Okay, jadi untuk integration, awak boleh pakai saja term beta kat sini ataupun gantikan pi minus alpha. Kalau awak gunakan beta, awak tak perlu gantilah identity kat sini. Okay, mana awak akan dapat Vm cos beta minus E darab dengan beta. Okay, so it's up to you lah awak nak gunakan pi minus alpha ataupun beta. Kat sini saya gantikan pi minus alpha sebab saya nak dapatkan equation yang sama dekat dalam buku teks dan juga note. Okay, so seperti yang saya beritahu sebelum ni, waveform untuk battery charger ni adalah waveform nombor 3. Okay, waveform charger ni adalah waveform nombor 3, yang mana ia adalah waveform yang paling actually bukan susah lah, dia panjang panjang untuk kita integratekan dia. Okay, tapi tak apa, saya tunjuk, nanti awak boleh review kat dalam supplementary notes. Okay, so kita integrate daripada alpha sampai pi minus alpha ataupun sampai beta, and then function yang kita kena integrate ialah Vm sin omega t minus E. Okay, Vm sin omega t minus E.
So diingatkan kat sini, awak tak boleh keluarkan VM keluar. Okay, so you cannot extract the VM outside this function, sebab VM ni dia hanya pendarab bagi sign, tapi dia bukan pendarab bagi E. Maknanya dia kena remain dalam ni. Okay, ni simple matematik, tapi kadang-kadang student dia terlepas pandang. Dia selamba je ambil VM ni, dia tak keluar. Padahal VM hanyalah pendarab untuk sign. Okay, yang ni dia tak ada VM pun, awak tak boleh faktor keluarkan. Okay, so kena integrate sign dapat negative cos, negative VM cos. Okay, integrate constant value akan dapat constant value darab omega t, because awak integrate terhadap di omega t. Okay, then kita substitute the value pi minus alpha dulu, and then minus substitute value alpha. Okay, so saya ingatkan sekali lagi, bila awak nak substitute value, it is better untuk awak buat kurungan bagi setiap substitution ni, sebab student selalu dia tak buat yang ni, and then dia akan melakukan kesilapan bila melibatkan operation minus ataupun minus plus. Okay, bila awak buat kurungan macam ni, then awak akan dapat nampak lah. Okay, so minus akan jadi plus. Okay, so that is a common mistake yang student biasa buat. So rugilah. Okay, awal-awal dah betul, bawah ni salah. So bila bawah ni salah, digunakan parameter ni untuk pengiraan yang selanjutnya. So pengiraan jawapan yang selanjutnya pun akan salah. Okay, so disebabkan dia punya derivation ataupun pengiraan dia agak panjang, so saya pecahkan kepada part A dan juga part B. Okay, saya tunjukkan secara asing lah. So kat sini disebabkan digunakan cos A minus B, digunakan cos A minus B, so saya gantikan dia punya identity. Okay, so bila ganti identity pun kena make sure kalau boleh, kalau awak nak elakkan mistake, kena buat dia punya kurungan. Okay, supaya lepas ni ada negatif kat luar, and then dia ada positif kat dalam. Satu lagi kena hati-hati dekat sini. Okay, sebab cos A plus minus B, dia punya identity dia akan jadi, kalau sini minus, ni kan plus, dia terbalik. Okay, dia terbalik. Kalau sin sama, kalau sin A plus minus B, yang ni pun akan jadi plus minus. Tapi kalau cos plus minus, dia akan jadi minus plus. Okay, so kena ingat balik identity tu. Okay, so gantikan identity, and then seperti yang saya beritahu sebelum ni, jika awak gantikan value tu ada sebutan pi ataupun 0, then awak boleh guna kalkulator, ataupun sebenarnya kalau awak boleh congak lah. Okay, sebab kalau awak dah biasa buat, awak akan tahu cos pi berapa, sin pi berapa. Okay, so cos pi is equal to negative 1. Okay, and then sin pi is equal to 0. So negative VM multiply by negative cos alpha akan dapat positive VM cos alpha, and then minus yang belakang ni. Okay, so this is for part A. Okay, yang ni pula untuk kita combine balik sebab part B tadi dia simple je. Okay, dia tak ada kena ganti identity ke apa. So kita combine balik, iaitu part A minus part B. Okay, so kita akan dapat 2VM cos alpha minus E darab dengan pi plus 2E alpha. Okay, thus the average output voltage for the battery charger circuit is equal to 1 over 2 pi multiplied by this value. And then don't forget to insert unit volt. Okay, and for the RMS voltage, so it will be very difficult. Okay, so please make correction in this node. Okay, so ada correction dalam node ni. Okay, siapa tak tengok video ni mungkin dia tak tahulah ada correction. Okay, yang perlu disquarekan ialah di luar ni. Okay, VM sin omega t minus E, squarekan semua. Okay,
So bila awak squarekan semua ni, barulah boleh kembangkan dia. Okay. So ada sedikit kesilapan dekat sini. Okay. So siapa yang tengok video, mungkin dia dapat aware lah kesilapan kat mana. Okay. So bila square, awak kena kembangkan dulu, expand the equation. Okay. Then kita tengok kat sini ada sin square. So sin square ni perlu digantikan dia punya identity. Okay. So nampak kat sini kita belum integrate lagi, equation tu dah jadi sangat panjang. Okay. So bila dah jadi panjang tadi, barulah kita boleh integratekan dia. Okay, integratekan dia. Okay. Same case, awak tak boleh keluarkan VM dekat luar sebab VM cuma ada dekat sin square dan juga VM sin omega t ni. Okay, dekat E square ni dia tak ada VM, jadi tak boleh bawa keluar. Okay, so hati-hati kat situ. Okay, so awak dah integrate. Okay. So kena tengok balik kenapa dekat sini dapat per 2, kenapa kat sini dapat per 4. Okay, kena buat ni sebab saya dah pendekkan, saya dah shortcutkan terus dapat ni. Okay, so awak kena try. Okay. So then saya buat pecahan dia, substitute pi minus alpha masuk dalam part A. Okay. Kemudian substitute alpha, dia akan jadi part B. Okay, tapi ni saya kata part A ganti pi minus alpha, part A ganti dengan alpha. So akan dapat macam ni lah. Okay, so awak kena try dan check dapat sama ke tak. Ulang 2-3 kali, sebab kadang-kadang ada orang tu dapat sama sebab dia hafal. Okay, tapi kalau boleh saya nak awak cuba buat sendiri dan fahamkan. Okay, so itu adalah derivation untuk average output voltage bagi battery charger. Okay, dan juga RMS output voltage bagi battery charger. Okay, so thank you. Nanti kita akan sambung dengan video yang lain pula untuk chapter rectifier.